بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما إنك على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan Al-Quran kepada kita semua sebagai petunjuk. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan itulah Al-Kitab, iaitu Al-Quran, yang mana tidak ada keraguan pada Al-Quran tersebut. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa min khalfih. La ya'tihi al-batilu min yadayhi, la ya'tihi al-batilu min baini kenapa saya mengarut ni? La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa min khalfih. Yang mana kebatilan, keraguan tidak akan datang ke mana-mana arah dan juga sudut dalam Al-Quran. Maksudnya la raiba fih, tidak ada sebarang keraguan. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Dalam kitab-kitab tafsir macam tafsir Jalalain dan seumpamanya, ketika mana mentafsirkan perkataan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, tu terjemahan secara perkata dia, secara lafzi dia, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi muskil, kalaulah Al-Quran itu memang dah untuk orang yang bertakwa, seolah-olah orang yang tidak bertakwa dia tidak akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Kalau awal-awal lagi terjemahan dia petunjuk bagi orang bertakwa, maksudnya secara umum orang akan faham orang yang tidak bertakwa dia tidak akan dapat petunjuk daripada Al-Quran tersebut. Jadi untuk mengelakkan kemuskilan-kemuskilan tersebut, para ulama tafsir, antaranya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, di dalam kitab dia Tafsir Jalalain, dia kata apa? As-sairina ila taqwa, iaitu orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang ingin mendapat manfaat daripada Al-Quran, dia akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Orang yang mana tidak ingin mendapat manfaat daripada Al-Quran, dia akan biarkan, dia akan tinggalkan, maka dia tidak akan dapat manfaat. Contoh mudah saya nampak masa zikir tadi, saya ingatkan apa, rupa-rupanya ada wifi kat sini. Jadi bila ada wifi, secara umumnya masjid kata siapa nak guna, siapa tak nak guna tak payah guna. Nampak tak? Jadi masjid telah buka peluang yang seluas-luasnya untuk orang guna wifi secara percuma. Jadi ada orang nak guna, maka dia dapat manfaat. Orang tak nak guna, dia tak dapat manfaat. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala perumpamaan yang lebih daripada itu. Maksudnya kalau kita nak buat perbandingan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi, tetapi secara umumnya kita boleh buat perbandingan macam tu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan Al-Quran, turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Siapa yang ambil petunjuk tersebut, dia akan jadi orang bertakwa. Siapa yang tak ambil petunjuk tersebut, maka dia tak akan jadi orang bertakwa. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia, yang mana dalam Al-Quran tersebut adalah petunjuk, hudan, petunjuk bagi orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, sepanjang 23 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, mengajak umat manusia kepada agama Islam yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan Al-Quran dalam tempoh 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanggungjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping menyampaikan Al-Quran sebagai kalamullah, perkataan demi perkataan, perkataan demi perkataan sebagaimana yang ada dalam mushaf 30 juzuk pada hari ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah diberi tanggungjawab untuk menerangkan isi kandungan Al-Quran.
litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, untuk engkau wahai Muhammad terangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi di situ datangnya tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab untuk sampaikan dan tanggungjawab untuk terangkan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai Muhammad sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu. Balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dua perkara. Yang pertama, sampaikan lafaz Allah, perkataan Allah, kalamullah, Al-Quran yang kita baca 30 juzuk daripada suratul Fatihah sampailah suratul Nas, itu tidak ada walaupun satu ayat yang digugurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah dia kata kenapa ayat ini turun? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan siapa yang akan jadi khalifah selepas Nabi mati. Bila balik daripada Hajjatul Wada', ada satu tempat antara Mekah dengan Madinah dia panggil Ghadir Khum, tempat mata air yang dinamakan sebagai Khum. Hadis tu ada dalam versi Ahli Sunnah dan ada dalam versi Syiah. Dan tempat tu lebih mendekati Madinah berbanding dengan Mekah. Tapi orang Syiah kata Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat ini untuk mengherdik Nabi. Dia kata ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Hendaklah kamu sampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada kamu. Kalau kamu tidak buat sedemikian, maka kamu tidak menyampaikan risalah Allah, utusan Allah kamu tak sampaikan. Jadi mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bagi tahu Ali ni akan jadi khalifah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda itulah satu pembohongan dan pendustaan. Dalam riwayat versi Ahli Sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi pesan tentang dua perkara yang mana dikenali sebagai hadis Tsaqalain, iaitu dua amanah yang berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan tentang Al-Quran, kepentingan untuk mengikuti Al-Quran, dan yang kedua Nabi pesan berkaitan dengan ahli keluarga baginda supaya para sahabat dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas itu mereka memberi perhatian kepada ahli bait, dengan arti kata menjaga keperluan mereka, kebajikan mereka. Udzakirukum fi ahli baiti, aku memberi peringatan kepada kamu tentang kaum keluarga aku. Jadi tuan-tuan, golongan Syiah dia pegang hadis ni sebab ada perkataan ahli bait, tetapi mereka salah faham satu, dan mereka tidak terima hadis-hadis yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk berpegang dengan Al-Quran dan juga berpegang dengan As-Sunnah. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aku tinggal kepada kamu dua benda, dua perkara, dua petunjuk yang mana kalau kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya, maka kamu tidak akan sekali-kali sesat. Kitab Allah dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggungjawab Nabi adalah untuk sampaikan, baligh, sampaikan dua perkara. Yang pertama sekali ialah sampaikan Al-Quran, dan yang kedua ialah sampaikan penerangan kepada Al-Quran. Penerangan kepada Al-Quran ni yang ulama kita sebut sebagai sunnah. Sebab penerangan itu mungkin dari sudut lisan, Nabi terangkan dengan lisan baginda. Sebagai contoh, banyaklah contoh tuan-tuan. Maksudnya apa ya contoh? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi SAW tafsirkan satu ayat Quran, zulm, kezaliman itu dengan syirik. Dan Nabi SAW telah rujuk kepada ayat yang lain dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ketika mana Nabi SAW ditanya tentang siapakah orang yang mana sesat, orang yang mana dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah, Nabi SAW kata mereka ialah golongan Yahudi dan juga Nasara. Ini ialah penerangan Nabi bagi Al-Quran dalam bentuk apa tuan-tuan? Dalam bentuk lafaz. Nabi terangkan maksud al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai, orang yang dimarahi ini adalah golongan Yahudi, dan maksud ad-dallin itu adalah orang Nasrani.
Itu penerangan yang pertama. Penerangan yang kedua ialah dari sudut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling banyak, tuan-tuan. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut aqimus salah, dirikan salat. Dalam Quran tak pernah diterangkan pun berapa banyak kali kita kena salat secara jelas. Sehari semalam tak ada sebut. Yang tak jelas ada aqimis salah li tarafai, aqimus salah tarafayil laili wan nahar, aqimus salat tarafayil laili wan nahar wa zulafan minal lail. Jadi ada ulama-ulama dia cari ayat nak menunjukkan bahawasanya ada 5 solat dalam Islam. Tapi Syiah guna ayat yang sama, dia kata ada 3 solat je dalam Islam. Jadi tuan-tuan, ayat yang jelas sembahyang 5 kali sehari semalam, adanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Dibacakan Al-Fatihah pada setiap rakaat. Selepas Fatihah dibaca surah. Ada rukuk, ada sujud. Kita tak jumpa, tuan-tuan, dalam Quran. Kita tak akan jumpa dalam Quran. Tidak akan jumpa. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata aqimus salah. Hendaklah kamu dirikan salat. Bagaimana umat manusia nak salat? Kalau tidak diterangkan. Memang Allah tak terangkan di dalam Quran, tapi Allah hantar orang untuk terangkan, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan tentang waktu solat, apakah syarat-syarat untuk kita masuk dalam solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang taharah, Nabi cerita tentang kiblat, Nabi cerita tentang tutup aurat, Nabi cerita tentang banyak benda. Ini ialah penerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW solat di atas mimbar untuk tunjuk kepada para sahabat bagaimana Nabi solat. Bila nak sujud, Nabi akan turun, kemudian Nabi akan sujud atas tanah macam biasalah. Tetapi sebelum tu Nabi solat di atas mimbar. Bila ada orang tanya tentang waktu solat, Nabi SAW solat pada hari pertama, katakan zuhur, selepas tergelincir matahari. Esok Nabi akan solat di hujung-hujung waktu zuhur. Begitulah, asar pun macam tu, esoknya pada hujung waktu asar. Maghrib masa yang sama Nabi solat, kemudian isyak dan penghujung waktu isyak. Subuh pun begitu. Jadi Nabi SAW tanya, siapa yang tanya tentang waktu solat semalam? Jadi Nabi SAW kata salat adalah antara 2 waktu ini. Maksudnya hari semalam aku solat pada awal waktu, hari ini aku solat pada hujung waktu. Nabi SAW terangkan dengan perbuatan baginda, termasuklah juga percakapan baginda. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kamu semua sempurnakan haji dan juga umrah. Tapi ada tak, tuan-tuan, dalam Quran penerangan tentang haji, rukun umrah, ihramnya, kemudian cara talbiyahnya, kemudian wukufnya macam mana, kemudian sa'inya macam mana, tawafnya macam mana? Tidak ada penerangan yang detail. Tapi ketika mana nak melakukan haji, Nabi SAW berkata, khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku cara kamu menunaikan manasik, iaitu haji kamu. Kan dalam Hajjatul Wada', Nabi SAW dengan para sahabat ni mata ni memang lihat Nabi, dan memang mereka bagi perhatian betul-betul bagaimana cara Nabi buat haji. Bermula daripada Madinah, pergi ke Mekah, tunaikan haji sampai balik semula. Antara hadis yang paling panjang ialah hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bagaimana cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ulama-ulama macam Ibn Hazmin rahmatullahi alaih, Maulana Zakaria Khandahlawi rahmatullahi alaih tulis kitab khusus berkaitan dengan haji Nabi, Hajjatul Wada'. Nabi SAW bagi penerangan. Jadi tuan-tuan, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan telah diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang umat perlukan telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan, bagi wasiat, bagi pesanan 2 perkara ni. Taraktu fikum amrain. Saya ulang benda yang sama je, tuan-tuan. Kalau saya mari Perlis ni 2 hari 3 hari ada 5 kuliah yang sama je. Sebab itulah ilmu yang sebenar. Kata para ulama, syarrul ulum al-gharaib. Seburuk-buruk ilmu ialah ilmu yang pelik-pelik, yang manusia tak tahu.
Ini benda ni disebut oleh para ulama, Imam Malik, Abdul Rahman bin Mahdi, Syu'bah bin Al-Hajjaj dan seumpamanya. Dia kata seburuk-buruk ilmu ialah ilmu yang pelik-pelik, la ya'rifuhan nas, benda yang mana manusia tak tahu. Sebab agama ini jelas, agama ini terang, agama ini telah ada dalil dan buktinya. Jadi ilmu yang perlu disampaikan adalah ilmu yang jelas dan terang, yang ada dalil dan juga buktinya. Jadi Nabi SAW telah bagi tahu kepada kita, aku tinggalkan dua perkara, kitab dan juga sunnah, dalam pelbagai hadis, dalam pelbagai riwayat, dengan lafaz yang berbeza tetapi makna yang sama, supaya kita pegang Al-Quran dan juga kita pegang As-Sunnah dalam segenap aspek kehidupan kita. Maka insya-Allah kita akan berjaya, tuan-tuan. Sampai kau orang tabligh, moto dia senang je. Nah, kejayaan seluruh umat manusia lah dalam agama. Sejauh mana manusia dapat taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah dengan cara yang telah ditunjuk ajar oleh baginda Nabi SAW, maka sejauh itulah manusia akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Itu moto kita semua, tuan-tuan. Regardless keluar daripada mulut siapa, yang paling penting isi dia tu. Kejayaan saya dan tuan-tuan adalah dalam agama. Kita bukan nak hidup untuk selama-lamanya di dunia. Kita pasti akan meninggalkan dunia. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala benarkan untuk seseorang itu hidup tanpa mati di dunia ini, Allah akan benarkan Nabi SAW untuk hidup selama-lamanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah tulis manusia semua kena mati. Untuk hidup selama-lamanya, manusia hanya perlu melalui satu ketika, satu detik, manusia kena mati dulu. Kemudian manusia akan hidup untuk selama-lamanya. Tapi kita semua takut. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita tidak bersedia. Orang yang mana, saya ada tulis assignment minggu lepas berkaitan dengan Abu Hazim Salamah bin Dinar, satu orang ulama di Madinah yang terkenal dalam bidang hadis, guru kepada para imam, guru kepada Imam Malik, guru kepada Imam Az-Zuhri, guru kepada Sufyan ibn Uyainah, guru kepada Ats-Tsauri dan seumpamanya. Satu orang yang mana dia tak takut selain daripada Allah. Dengan raja ke, dengan khalifah ke, memang dia tak takut. Orang datang jumpa dia ketika mana dia nak mati. Dia tanya, apa keadaan kamu? Dia kata, baik, alhamdulillah. Dalam keadaan aku bersangka baik dengan Allah dan mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Dia, tuan-tuan, orang Kelantan kata, bukan orang Kelantan je lah, siapa-siapa pun, dia kata dengan keyakinan yang begitu tinggi. Bila orang tanya, apa khabar? Nak mati dah ni, maradul maut, nak mati. Dia kata, alhamdulillah, hasanal dhanni billah, dalam keadaan aku ni bersangka baik dengan Allah, rajian rahmatahu maghfiratah, berharap kepada rahmat dan juga keampunan Allah. Kemudian dia kata, adakah sama orang yang mana berpagi berpetang menghidupkan dunia dia untuk orang lain, dan orang yang berpagi dan berpetang sibuk bercucuk tanam untuk akhirat dia? Maksudnya, ada di kalangan kita keluar daripada rumah pagi, petang, siang, malam untuk hidupkan dunia kita pada pandangan kita, tapi sebenarnya untuk ditinggalkan bagi orang lain, untuk ditinggalkan bagi orang lain. Adakah sama orang ini dengan orang yang mana berpagi berpetang untuk bercucuk tanam untuk akhirat dia? Takkan sama. Sebab dia rasa kehidupan dunia dia memang dia berada di atas jalan yang betul. Maka, tuan-tuan, dia tak takut untuk mati bertemu dengan Allah. Tapi kita semua tahu nak hidup untuk selama-lamanya. Syurga tu ada macam-macam, untuk satu tempoh yang tidak ada penghujung. Tapi kita semua takut nak mati. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita tak bersedia untuk berhadapan dengan soal jawab daripada Allah. Sebab kehidupan kita tak betul. Jadi baginda Nabi SAW telah memberi peringatan kepada saya dan tuan-tuan bahawasanya jalan keselamatan kita ada pada Al-Quran, ada pada As-Sunnah. Orang yang nak dengar, dia dengar. Orang yang tak nak dengar, dia tak perlu dengar. Maksudnya, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran. Man syaa'a falyu'min. Siapa nak beriman, beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mana nak kufur, jadilah kafir. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW kata, taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kamu di atas jalan yang begitu terang, yang luas, yang jelas. Lailaha kanahariha,
dia punya malam sama seperti siang. Maksudnya dua-dua jelas. Pada waktu malam pun boleh nampak jalan tersebut, pada waktu siang pun boleh nampak jalan tersebut. La yazighu anha illa halik. Orang yang mana sengaja melencong daripada jalan tersebut, maka sebenarnya diinginkan kehancuran dan juga kemusnahan kepada diri dia sendiri. Nampak tak tuan-tuan? Jalan ni jelas. Untuk menuju Allah jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat manusia, jika kamu semua mencintai Allah, tidak ada jalan lain. Jalan dia apa tuan-tuan? Fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku. Mak itu ikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang pada kamu, Allah akan cinta pada kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kamu. Jadi tuan-tuan, untuk dapat redha Allah, sehingga Allah i'lan dalam syurga kepada kita, aku telah redha kepada kamu semua dan tidak ada kemarahan, tidak ada perasaan marah, murka kepada kamu untuk selama-lamanya. Untuk kita dengar tu tuan-tuan daripada Allah pada hari kiamat dalam syurga, untuk Allah i'lan keredaan Allah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka untuk selama-lamanya kepada kita. Cara dia apa tuan-tuan? Ittiba', mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berjaya ialah orang yang mana ikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak Nabi, kehidupan Nabi, amal Nabi, perbuatan Nabi adalah Quran. Hadis panjang lebar tuan-tuan dalam Sahih Muslim. Orang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Al-Quran yang bergerak. Dan memang itu pun yang Allah wahyukan kepada Nabi untuk diamalkan dan untuk disampaikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi ialah manifestasi kepada Al-Quran. Dia panggil tatbik amali, aplikasi bagi Al-Quran. Jadi tuan-tuan, sepanjang 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, Al-Quran dan sunnah itulah yang sahabat telah amalkan, dan mereka telah berjaya. Allah Subhanahu wa taala telah i'lankan kejayaan untuk para sahabat. Bukan 10 orang sahaja tuan-tuan, bahkan seluruh sahabat telah diiklankan kejayaan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka berada di atas dunia lagi. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang terdahulu daripada golongan muhajirin dan juga golongan ansar, dan orang yang mana mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, wa radu an, dan mereka redha kepada Allah. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah SWT kata tidak sama. Di kalangan para sahabat pun ada rank dia, ada dia punya darjat dia. Tidak sama orang yang mana telah membelanjakan harta benda dia, yang telah berperang dengan jiwa raga dia di jalan Allah sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Tidak akan sama. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Orang yang mana hidup bersama dengan Nabi, bersusah payah berjuang berjihad dengan Nabi sebelum fatah Mekah, pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, tidak akan sama. Allah Subhanahu wa taala kata ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'd wa qatalu. Mereka itu lebih besar, lebih tinggi kedudukan dia berbanding dengan para sahabat yang masuk Islam selepas fatah Mekah, pembukaan kota Mekah. Tetapi Allah tutup dengan ayat wa kullan, dan setiap seorang daripada mereka, wa'adallahu al-husna, Allah Subhanahu wa taala telah janjikan untuk mereka al-husna. Kita terjemah sebagai kebaikan, tapi maksud dia di sisi ulama ialah syurga. Allah SWT janjikan syurga untuk mereka. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang mana telah melakukan kebaikan dalam kehidupan dunia ini, iman mereka elok, amalan mereka elok,
al-husna. Bagi mereka ialah al-husna. Apa itu al-husna? Iaitu syurga. Wa ziyadah, dan lebih daripada itu mereka akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga pada hari kiamat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang yang beriman sahaja yang akan dapat lihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mereka dapat keredaan di sisi Allah dengan Quran dan sunnah yang ada pada zaman tersebut. Nampak tak? Kitab masa tu tak banyak tuan-tuan, hampir tak ada. Semalam saya berforum dengan Dr. Basri, Prof. Basri, dia kata zaman Nabi ni Al-Quran pun tidak dibukukan sebagaimana hari ni dalam bentuk mushaf satu-satu. Al-Quran ni ada ditulis tetapi berselerak, dekat orang tu sikit, dekat orang ni sikit, tetapi terkumpul di dalam dada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in secara bertulis. Tidak ada sebagaimana hari ni tuan-tuan. Kita ada cetakan Madinah, ada cetakan Malaysia, ada cetakan tu, ada cetakan ni. Setiap negara keluarkan cetakan masing-masing. Sahabat zaman Uthman ditulis semula Al-Quran ada lebih kurang 6 ataupun 7 naskah. Ada naskah imam yang disimpan di Madinah, dan ada naskah yang dihantar bersama dengan guru pergi ke negara umat Islam, Kufah, Basrah, Syam dan seumpamanya. Kitab-kitab hadis tidak ditulis kecuali sedikit sangat. Kalau kita belajar hadis kita akan tahu sebahagian sahabat ni dia ada tulis kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis Nabi SAW. Abu Hurairah dia ada suhuf dia, Jabir bin Abdullah ada suhuf dia, Samurah bin Jundub ada suhuf dia. Jadi tuan-tuan, kitab-kitab ni tidak terkumpul sebagaimana yang ada hari ni dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan seumpamanya. Tidak. Kitab-kitab fiqh lagi lah tak ada tuan-tuan. Walaupun para sahabat ialah orang yang paling alim fiqh selepas Nabi SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin keredaan untuk mereka ketika mana mereka hidup lagi. Tapi kita sekarang tuan-tuan, kalau kita pergi pesta buku ataupun kita pergi negara Arab, kedai-kedai jual buku, rak demi rak, rak demi rak, rak demi rak buku. Tapi adakah ia menjamin kejayaan kita? Sampaikan Ibn Rajab rahmatullahi alaihi meninggal pada tahun 795 Hijrah, antara ulama prolifik, ulama yang tulis dalam pelbagai bidang, bidang hadis, dalam bidang fiqh, usul fiqh dan seumpamanya. Dia tulis satu buku tajuknya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Kelebihan ilmu ulama salaf, iaitu 3 kurun yang pertama berbanding dengan ulama-ulama yang datang selepas itu. Antara poin utama yang beliau cakap, ulama-ulama yang datang ke belakang mereka bercakap banyak berbanding dengan ulama yang sebelum ni. Mereka bercakap banyak. Sebab apa tuan-tuan? Manusia walaupun dia ulama, kita ni lagi teruk lah daripada ulama tu. Maksudnya ada yang suka bercakap banyak, tulis banyak, bincang benda banyak-banyak yang tak perlu pun dibincangkan. Ada banyak tuan-tuan. Kritikan, antara kritikan. Sebab tu kalau kita tengok kitab-kitab tafsir terdahulu, alah nipis je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab tafsir Bil Ma'thur, tafsir Abdul Razak, tafsir Ibn Abi Hatim dan seumpamanya, nipis-nipis sangat. Tapi kalau nak tulis panjang boleh, bukan tak boleh. Antaranya At-Tabari, kitab dia dicetak 30 jilid hari ni. Itu pun hanya 1/10 tak silap saya daripada idea asal yang dia nak tulis. 1/10 sahaja yang ditulis. Sebab dia kata orang malah mengaji dah. Jadi 1/10 yang dia tulis itu pun dicetak sebanyak 30 jilid. Tafsir At-Tabari antara tafsir yang paling besar yang sampai pada kita hari ni. Meninggal pada tahun 310 Hijrah, Abu Ja'far At-Tabari, antara ulama yang masyhur dalam bidang hadis dan bidang tafsir, dan juga satu orang yang ada mazhab dia tersendiri. Cumanya tuan-tuan nak bagi tahu secara umum, ulama-ulama dulu mereka tak bahas panjang, tak cerita panjang, tak tulis panjang, tetapi dalam perkataan mereka ada keberkatan. Dalam perkataan mereka ada keberkatan. Dalam perkataan mereka adanya petunjuk. Berbeza dengan ulama zaman sekarang atau ulama sebelum ni, mereka bahar banyak, last sekali manusia tak tahu nak pergi ke mana. Apa yang saya nak sampaikan tuan-tuan ialah Nabi SAW telah sampaikan agama kepada para sahabat, dan sahabat telah diiktiraf
redha oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang ada pada zaman itu. Nampak tak tuan-tuan? Maksudnya dalam kitab-kitab hadis, dalam Quran, tafsir para sahabat, tafsir Ibn Abbas dan seumpamanya, pada waktu tersebut dengan ilmu itu mereka telah mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni, kita nak berjaya, saya dan tuan-tuan nak berjaya. Jadi apa yang perlu kita buat untuk kita berjaya? Maksudnya kita kena ikut jejak langkah mereka. Bagaimana mereka mencari agama mereka, bagaimana mereka mengamalkan agama mereka, itu yang kita kena ikut. Dan yang paling besar sekali ialah kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini tidak boleh tidak tuan-tuan, moto seluruh umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Maksudnya taat kepada hukum hakam Allah, taat kepada perintah Allah, jauhi larangan Allah, dan taatlah kepada Rasul. Masa Nabi hidup, mereka akan pergi jumpa dengan Nabi terus untuk tanya hukum, untuk tanya keputusan baginda Nabi. Tapi selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, akan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para ulil amri, pemimpin di kalangan kamu. Ulama kata sama ada pemimpin yang bersifat kerajaan ni, pemerintah ni yang mentadbir ni, ataupun satu lagi ialah kembali kepada para ulama yang membantu untuk mentafsirkan Al-Quran dan juga Sunnah kepada kita. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Al-Quran ni ada 4 peringkat orang kata ilmu yang ada dalam Quran, ataupun 4 peringkat kefahaman yang ada dalam Quran. Yang pertama, perkara yang mana difahami oleh semua manusia. Kalau dia faham bahasa Arab, dia boleh faham semua manusia boleh faham. Bila Allah SWT kata qul huwallahu ahad, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat manusia dialah Tuhan yang esa. Tuan-tuan rasa senang ke susah nak faham? Dialah Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah yang menjadi tempat pergantungan semua makhluk. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak dilahirkan. Tuan-tuan rasa benda ni senang ke susah tuan-tuan? Senang kan, boleh faham je. Bila Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, surah Al-Fatihah sebagai contoh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kalau kita baca terjemah pun kita boleh faham dah tuan-tuan. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, Tuhan yang menjadi tuan pada hari kiamat nanti. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Ayat yang simple yang mana difahami oleh seluruh manusia. Tidak kira dia ni satu orang yang terpelajar ataupun satu orang yang mana buta huruf. Sebagaimana kata Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab di Al-Muwafaqat, Al-Quran telah diturunkan ala ma'hudil ummiyin, telah diturunkan mengikut kemampuan orang yang tidak terpelajar untuk faham. Nampak tak tuan-tuan? Sebab kalau Al-Quran hanya untuk orang yang terpelajar, maksudnya orang yang tidak terpelajar dia ada keuzuran di hadapan Allah. Dia kata, ya Allah, aku tak faham Quran sebab kepala otak aku kau buat macam ni je. Tidak. Al-Quran diturunkan ala ma'hudil ummiyin. Secara umumnya dia punya majoriti ayat adalah untuk orang yang tidak terpelajar boleh faham. Itu yang pertama. Yang kedua, benda yang mana ataupun ayat-ayat yang mana boleh difahami bagi orang yang faham bahasa Arab. Contoh, banyak tuan-tuan. Ada je sahabat-sahabat tak faham beberapa perkataan di dalam Al-Quran walaupun mereka orang Arab. Contoh, wafakihatan wa abba. Ada orang tanya Umar, fakihah, buah kami tahu, abba ni apa kami tak tahu. Ada je benda-benda yang orang Arab tak tahu. Jadi untuk fahamkan perkataan-perkataan yang kita sebut sebagai jarang didengar ini, ulama-ulama mereka telah tulis kitab nama dia Gharibul Quran, senang cerita kamus Al-Quran. Zaman dulu dah tulis dah tuan-tuan.
An-Nadhr Ibn Shumail, Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam dan seumpamanya. Mereka tulis kitab Gharibul Quran, iaitu kamus bagi perkataan-perkataan yang jarang didengar dalam Quran. Ini cerita tentang bila, tuan-tuan? Tentang zaman dulu, zaman Arab dulu noh. Kemudian yang ketiga, tafsiran yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Ada bahagian yang mana ulama je yang faham, terutama melibatkan ayat hukum hakam dan seumpamanya. Tapi kalau ayat tauhid, ayat cerita tentang syurga, neraka, kiamat, kematian, semua orang boleh faham, asalkan dia pandai bahasa Arab lah. Jadi kita sekarang kalau kita baca terjemahan, kita baca ayat-ayat tu, insya-Allah kita tidak akan tersesat. Sebab benda tu kefahaman orang awam semua boleh faham. Cuma ayat yang melibatkan yang susah-susah, melibatkan hukum hakam, itu memang payahlah untuk manusia biasa faham. Jadi kita ada ulama. Sebab tu sebab tu Allah SWT suruh tanya ulama. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah manusia ni ada kemusykilan dan mereka kembalikan kepada rasul semasa hidup baginda, ataupun kembalikan kepada orang yang tahu ilmu tersebut, maka mereka pasti akan terangkan kepada kita apa yang kita muskilkan. Allah SWT sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Betul tak? Jadi tuan-tuan, yang ketiga ni ulama tahu. Tapi ulama tahu adalah untuk dia terangkan kepada kita, simplify, mudahkan untuk kita faham. Bukan untuk dia berbangga dengan diri dia. Aku tahu, mu bodoh, mu tak tahu. Aku je boleh faham, mu tak boleh faham. Bukan, Al-Quran untuk semua. Tapi ada kefahaman yang kita boleh faham terus. Ada kefahaman kita berhajat kepada penerangan daripada perkataan bahasa Arab. Ada kefahaman yang mana perlu diterangkan sikit oleh para ulama, tetapi ia fin nihayah kesudahan dia untuk kita semua, tuan-tuan. Nampak tak? Kemudian yang keempat, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ni untuk Allah uji manusia. Dalam awal-awal surah Ali Imran tu, Allah SWT sebut Al-Quran ni hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dalam Quran ni ada ummul kitab yang jelas, maksudnya jelas. Kemudian ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat, yang sama-sama, yang tidak jelas. Orang yang beriman, mereka akan kata semua ni datang daripada Allah. Maksudnya mereka terima. Ada tempat yang mana mereka akan stop, mereka akan berhenti, mereka tidak akan bincang panjang. Sebab Allah turunkan bukan untuk diketahui, tapi Allah turunkan untuk manusia sedar kadar diri dia di mana dia perlu berhenti. Nampak tak? Terutama apabila melibatkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan fikir panjang lah. Maksudnya kita tak fikir, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang ulama-ulama kita kata, amirruha kama ja'at. Kamu baca dan kamu lalukan macam tu, tak payah fikir panjang. Sebab bila fikir panjang akan buka peluang, pintu untuk syaitan rosakkan kita. Jadi tuan-tuan, Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dan yang telah diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Orang biasa yang tidak terpelajar pun boleh faham. Sebahagian besar daripada isi kandung Al-Quran boleh faham, dengan syarat dia tahu bahasa Arab ataupun dia tahu terjemahan berdasarkan terjemahan yang diiktiraf oleh para ulama. Jadi tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala dah mudahkan kepada kita untuk faham Quran dan faham As-Sunnah, apa lagi yang perlu kita cari dalam kehidupan kita selain daripada dua sumber ini, dengan penerangan yang diberikan oleh para ulama yang mu'tabar? Adakah kita nak cari kenyataan fulan, oh tok guru ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, tapi dia tak nyatakan bukti, dalil, rujukan daripada Al-Quran, tidak nyatakan bukti, dalil daripada As-Sunnah, maka kita nak gadaikan agama kita demi ustaz, ataupun kita nak jaga keselamatan agama kita dengan kita cari ustaz yang mana boleh bawa bukti petunjuk daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semua mukaddimah ni tuan-tuan, saya nak bawa kepada tajuk kita pada hari ini, peranan ulama mazhab Asy-Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah dalam menjaga akidah umat Islam. Saya tak akan ambil masa panjang, insya-Allah. Dalam 10-15 minit lagi saya akan tutup. Tapi semua mukaddimah panjang lebar tadi, saya nak bagi tahu bahawasanya ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri
terutama hatta yang mutaakhirin, yang terkebelakang pun, mereka tidak akan lari daripada dua sumber utama ni. Daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, mereka tidak akan lari. Mereka akan berjalan seiringan. Tajuk hari ini berkaitan dengan ulama mazhab Syafi'i menjaga akidah. Jadi tuan-tuan, akidah ni tuan-tuan, dalam Quran benda yang paling penting. Dalam Quran benda yang paling penting ialah akidah. 13 tahun tuan-tuan di Mekah, ayat hukum tidak turun lagi. Berkaitan dengan puasa, solat, zakat, pendetailan jihad semua tak turun lagi. Kalau tuan-tuan baca ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, tidak akan lari daripada beberapa benda yang bersifat pokok dalam akidah. Yang disebut dalam hadis Jibril, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Nabi, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada qadar. Nampak tak tuan-tuan? Itu sahaja yang menjadi topik utama di Mekah pada waktu tersebut. Keesaan Allah, minta dengan Allah, bergantung harap dengan Allah. Nampak tak tuan-tuan? Itu yang ada dalam ayat-ayat di Mekah. Kemudian berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad, kebenaran Al-Quran, kebangkitan semula, syurga neraka, itu diterangkan dalam surah-surah Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah selama 13 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah Quran daripada awal sampai akhir. Kalau tuan-tuan tahu ayat ni ayat Makkiyah, iaitu diturunkan di Mekah sebelum hijrah, ataupun ayat Madaniyah, tuan-tuan akan nampak perbezaan isi kandungan antara ayat-ayat ni, yang diturunkan sebelum hijrah, yang diturunkan selepas hijrah. Maksud Makkiyah, terjemahan dia ialah di Mekah, tapi ulama-ulama kita kata maksud dia ialah yang diturunkan sebelum hijrah. Maksudnya 13 tahun punya ayat yang turun di Mekah tuan-tuan, tuan-tuan akan nampak pattern dia. Tengok juzuk 30, tengok juzuk 30, tengok juzuk 29 sebagai contoh. Tengok surah Baqarah yang mana diturunkan di Madinah. Tengok surah Ali Imran diturunkan Madinah. Tengok suratul Nisa yang diturunkan di Madinah. Dia punya pattern ayat, isi kandungan cerita. Jadi 13 tahun Nabi SAW telah mengajak manusia kepada tauhid. Mengajak manusia kepada tauhid, tidak mensyirikkan Allah, mahukan sesuatu, minta kepada Allah, beribadat sebagaimana yang Allah syariatkan, tidak reka agama sendiri, tidak reka cara ibadat sendiri. Jadi tuan-tuan, berdasarkan Al-Quran tersebut, berdasarkan petunjuk Nabi SAW, para sahabat hidup dalam keadaan akidah yang betul. Mereka tidak melakukan syirik, mereka tidak memuliakan kubur melebihi had yang dibenarkan oleh syarak, mereka tidak buat ritual amalan di kubur sebagaimana kita tengok di sebahagian negara umat Islam pada hari ini. Benda ni kalau kita tengok dalam sejarah tidak pernah berlaku tuan-tuan. Bahkan yang kita jumpa dalam sunnah, Nabi SAW melarang daripada membuat binaan di atas kubur. Nabi SAW melaknat Yahudi dan juga Nasrani yang telah menjadikan kubur orang-orang saleh di kalangan mereka sebagai masjid. Mereka jadikan kubur orang yang saleh di kalangan mereka sebagai masjid. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim. Dalam setengah riwayat, qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Orang yang telah jadikan kubur para nabi mereka, kubur orang saleh di kalangan mereka sebagai masjid. Masjid ni apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok di setengah negara, di situlah mereka akan binaan, habiskan duit mungkin beribu untuk cantikkan binaan kubur, ditinggikan binaan kubur, dipasang aircon, dipasang kapet, orang datang duduk untuk solat di situ, baca Quran di situ. Benda ni tuan-tuan tak pernah ada petunjuk daripada Nabi SAW juga para sahabat. Bahkan Nabi SAW telah sebut Allah SWT melaknat Yahudi dan juga Nasrani. Kerana benda ni tuan-tuan, Nabi SAW telah menyuruh para sahabat untuk ratakan kubur-kubur yang ada. Cuma kalau nak ditinggikan sikit sahaja untuk bezakan daripada tanah biasa. Dan kita boleh bezakan dengan ada kawasan perkuburan yang khusus untuk tanah manusia yang meninggal. Kerana takutkan berlakunya syirik sebagaimana berlakunya kepada umat terdahulu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata, kalaulah bukan kerana ini la ubriza qabruhu sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kubur Nabi akan dizahirkan kepada umat manusia.
Dalam riwayat lain Nabi SAW kata, la taj'alu qabri idan, jangan jadikan kubur aku sebagai tempat perayaan. Dalam riwayat lain Nabi SAW kata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah, jangan jadikan kubur aku sebagai berhala yang disembah. Nampak tak tuan-tuan? Saya malaslah nak semalam saya minta tolong dengan Abang Zuki kita untuk dia print satu kertas kerja yang ada nukilan daripada ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, Maqrizi, Ibn Kathir, Al-Dhahabi dan seumpamanya berkaitan dengan kubur ni. Jadi dia kata dakwat printer dia tak betul. Jadi saya pun malas nak keluarkan handset, saya malas nak baca sesuatu, lagi pun masa dah tak banyak. Cumanya nak bagi tahu ulama-ulama kita ketika mana mensyarahkan hadis-hadis berkaitan dengan kubur ni, mereka semua kata apa tuan-tuan? Mereka kata takut-takut, bahkan telah berlaku manusia memang betul-betul terjerumus ke dalam lembah syirik. Ketika mana cerita tentang kubur Sayyidah Nafisah radhiyallahu ta'ala anha, salah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya teringat beliau ni anak direct kepada Zaid bin Ali ataupun nak direct kepada Zaid bin Husain ataupun cucu kepada Zaid bin Husain, Sayyidah Nafisah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi dia kata kubur Sayyidah Nafisah ni di Mesir memang menjadi tumpuan orang. Menjadi tumpuan orang, terutamanya orang awam di kalangan golongan Mesir. Ibn Kathir sebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibn Kathir tahun 700 lebih, 774 meninggal Hijrah. Al-Dhahabi 748, Ibn Hajar 854. Dia cerita benda yang berlaku di kawasan kubur Sayyidah Nafisah radhiyallahu ta'ala anha pada zaman mereka, yang mana orang awam datang, mereka telah melafazkan perkataan-perkataan yang mana syirik, i'tiqad yang syirik yang mereka telah buat di kubur tersebut. Sebahagian besar, bahkan Ibn Hajar kata semua yang pergi di kalangan orang awam, mereka telah terjerumus ke dalam lembah syirik dalam keadaan mereka tidak sedar. Sebab apa? Bermula daripada perbuatan ta'zim kubur, memuliakan kubur melampau-lampau, tidak sebagaimana diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Ibn Hajar Al-Haytami, dia tulis kitab Az-Zawajir. Az-Zawajir ni ialah larangan daripada melakukan dosa-dosa besar. Dan beliau telah bilang antara dosa-dosa besar ialah buat kubah di atas kubur, kemudian buat masjid di kubur, pasang pelita, kalau kita sekarang lampu apa semua di kubur. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita buat macam tu, kita akan nampak benda tu besar, kita akan nampak benda tu penting. Bila kita pergi nak berdoa di situ, wallahil azim, kalau tak kata 100%, 99%, hati manusia dia akan bergantung kepada siapa tuan-tuan? Orang yang ada dalam kubur. Bak kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kalaulah orang tu dia pergi masjid, rumah Allah, antara seafdal-afdal tempat dalam muka bumi ni, dia tak rasa doa dia akan dimakbulkan. Tetapi bila dia pergi kubur-kubur tertentu, kononnya makam wali tertentu, orang soleh tertentu, dia rasa doa dia akan dikabulkan oleh Allah. Tuan-tuan rasa hati dia duduk kat Allah ke hati dia duduk kat kubur tu? Hati dia duduk kat kubur. Nampak tak tuan-tuan? Jadi benda-benda yang kecil macam ni, pada pandangan kita nilai dia besar di sisi Allah. Sebab dia bila melibatkan syirik, syirik ini akan membatalkan amalan kita tuan-tuan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa lain, minum arak, berzina, Allah ampunkan. Tapi dosa syirik yang biasanya datang dalam bentuk yang tidak sarah, yang tidak jelas, mensyirikkan Allah, dia akan datang dalam pakaian ibadat, akan datang dalam pakaian kesalehan, akan datang dalam pakaian kewarakan, dalam kezuhudan. Nampak tak? Terutama kalau yang buat tu ialah orang yang mana berpakaian dengan pakaian agama. Orang awam diikut belakang je, tengok-tengok terjatuh dalam syirik. Benda ni disebut oleh siapa? Oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Nukilan daripada Imam Nawawi, nukilan daripada ramailah ulama. Kalau saya nak sebut, kertas kerja 21 muka surat, lebih kurang dalam bahasa Arab, font yang tidak besar, maksudnya banyak sangat tuan-tuan. Allah ajar dalam Quran kulliyat, usul dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepada Engkau sahaja kami menyembah. Iyyaka didahulukan di depan, iyyaka na'bud, hanya senya kepada Engkau, tidak kepada selain Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya senya kepada Engkau kami minta pertolongan, tidak kepada orang lain.
Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum diajar, kalaulah tali kasut ataupun cemeti jatuh, mereka belajar untuk tidak minta daripada orang. Kalau minta tak salah, tolong ambilkan, tak salah, sebab benda tu dalam kemampuan manusia. Jadi sekarang ni yang kes pergi dikubur, diiktiqad, orang yang ada kedudukan tertentu dan seumpamanya, sebahagian kata boleh mentadbir alam dan seumpamanya, jadi mereka minta benda-benda yang mana bukan pada kemampuan manusia. Minta untuk bagi kesihatan, minta untuk bagi kejayaan, minta untuk dapat anak. Bahkan kita dengar sebahagian masyayikh kata, kalau kubur Nabi Daniel di Mesir tu, orang perempuan pergi minta anak, kalau dapat anak, mereka akan bandingkan lagi anak siapa yang paling cerdik, kalau pergi minta kubur Nabi Daniel ataupun kubur wali lain. Benda ni berlaku di kalangan orang awam. Sebab tu ulama-ulama kita yang agak keras dalam masalah kubur dan seumpamanya, memang mereka ambil pendekatan untuk menutup pintu. Dan ini disebut oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i yang saya sebut nama tadi, tuan-tuan. Menutup pintu, takut-takut manusia terjerumus ke dalam kesyirikan. Orang kafir, tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, bila mereka naik bahtera, naik perahu mereka di lambung ombak, ribut, pada waktu tersebut mereka tak panggil nama Tuhan-Tuhan mereka, Lat, Uzza, mereka tak panggil. Allah cerita dalam banyak tempat, tuan-tuan, dalam surah Luqman, muka surat terakhir, dalam surah Yunus juzuk 11, pertengahan juzuk 11, dan banyak tempat yang lain. Da'awullah mukhlishina lahuddin. Pada waktu tersebut mereka akan panggil Allah, akan berdoa kepada Allah, ikhlas semata-mata kepada Allah, ya Allah selamatkan kami. Bila Allah selamatkan mereka, pergi ke darat, mereka syirik balik, standard lah orang kafir. Tapi dalam keadaan mereka terdesak, dalam keadaan mereka di lambung ombak, dipukul ribut, hati mereka hanya pada Allah. Sebab mereka tahu tidak ada yang mampu untuk buat sesuatu kecuali Allah. Bahkan patung-patung berhala mereka ni, tuan-tuan, sebenarnya bukan Tuhan pada pandangan mereka. Mereka adalah orang yang saleh, orang yang saleh yang mati dahulu, tapi mereka iktikad Allah bagi kepada mereka kuasa tertentu untuk mentadbir alam. Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak sembah mereka kecuali untuk mereka mendekatkan kami kepada Allah. Dia tak kata patung-patung ni Tuhan. Mereka pun tahu patung tu tak buat dunia ni, tapi mereka iktikad adanya kuasa tertentu yang Allah bagi pada mereka. Ini kebanyakan syirik musyrikin Mekah zaman jahiliyah dulu. Dalam surah Nuh, Allah SWT cerita, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Allah Ta'ala kata, cerita apabila Nabi Nuh AS ajak mereka kepada agama mentauhidkan Allah. Jadi pemuka-pemuka kaum pada waktu tersebut kata, jangan tinggal ni nama Tuhan-Tuhan kamu ni, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Disebut 5 nama tu. Wala tadharunna alihatakum, la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dalam Sahih Bukhari diberitahu bahawasanya ini adalah nama orang yang saleh di kalangan mereka. Bila mereka mati, dengan tujuan untuk buat peringatan, mereka buat patung. Bila buat patung, tuan-tuan, generasi demi generasi mereka mula dah tak ingat dah apa tujuan sebenar. Jadi mereka telah i'tiqad adanya kedudukan-kedudukan tertentu Allah bagi pada mereka, maka itulah bermulanya syirik di kalangan umat manusia. Bermulanya syirik di kalangan umat manusia. Nabi Adam dengan kaum keluarga dia berada di atas tauhid, tidak mensyirikkan Allah. Tetapi bila orang-orang saleh daripada keturunan Adam alaihissalam ni meninggal, saya tak tahulah berapa lama tempoh dia, tetapi bermulanya syirik sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantarkan Rasul yang pertama, iaitu Nabi Nuh alaihissalam, untuk ajak manusia kepada tauhid. Wahai kaum aku tidak ajak la ilaha, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Itu dakwah pada Nabi alaihissalam. Itu benda yang ada dalam Quran. Quran ajar bila ada masalah minta dengan Allah. Kita ni bukan agama yang ada perantaraan. Maksudnya kita kena panggil nama fulan-fulan untuk minta pada Allah. Tidak, kita agama kita macam tu. Wallahil azim. Cuba tuan-tuan cari dalam Quran ayat yang jelas suruh minta dengan orang-orang yang saleh sebagai perantaraan untuk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan jumpa. Bahkan kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bagi tahu kepada umat manusia, inni qarib, aku ni sangat dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila mereka ni semua berdoa kepada aku, meminta kepada aku, maka aku akan minta. Aku akan tunaikan, aku akan sempurnakan apa yang mereka kehendaki. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang cantik, nama-nama yang mulia, maka panggillah nama-nama Allah itu untuk doa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nama-nama Allah, hadirkan maksud nama-nama tersebut ketika mana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni ada dalam Quran, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ajar kepada kita selain daripada tu. Sahabat tidak pernah buat. Sahabat-sahabat mati dikebumikan di kuburan Baqi', ada di Uhud dan seumpama, kita tak pernah tengok mereka apabila ada masalah menuju kepada kubur orang yang Allah jamin syurga untuk minta sesuatu. Tidak berlaku di kalangan tabi'in, tidak berlaku di kalangan atba'ut tabi'in. Tidak berlaku, tuan-tuan. Jadi semoga Allah SWT bagi taufik hidayah pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar. Kita di Malaysia, benda ni tak berlaku sangat. Sebab alhamdulillah pihak berkuasa kita, pejabat agama kita, mereka ambil berat. Kalau tak, jadi macam negara jiran kita, tuan-tuan. Banyak benda yang rosak berlaku di negara jiran kita. Tapi ada usaha-usaha di Malaysia untuk bawa benda-benda tu masuk ke dalam negara kita. Jadi nak tak nak memang kita kena bercakap, dan kita kena bercakap. Cumanya kita ni mazhab Syafi'i di Malaysia. Orang mendakwa mazhab Syafi'i, mengaku mazhab Syafi'i, tapi dalam bab-bab macam ni mereka mengetepikan mazhab Syafi'i. Mereka tak tahulah bawa mazhab Syafi'i mana, tetapi dalam kitab-kitab muktabar mazhab Syafi'i, benda yang mereka buat, benda yang mereka promotkan, kalau tidak syirik secara jelas pun adalah perkara yang diharamkan oleh para ulama daripada dibuat. Semoga Allah SWT bagi taufik dan hidayah pada kita untuk kita kekal di atas jalan sunnah, untuk kita kekal di atas jalan Alkitab, Al-Quran. Walaupun manusia semua membenci kita, manusia membenci kita, sebab Allah sendiri, Nabi SAW sendiri bagi tahu orang yang mana pegang agama ni pada hari ini, di hujung zaman ini, kalqabid ala jamrah, seumpama orang yang pegang bara api. Badal Islamu ghariban, Islam bermula dengan gharib, tidak dikenali, tidak diterima. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali dalam keadaan asing, tidak diterima oleh manusia. Fatuba lil ghuraba, maka orang kata keberuntunganlah bagi orang-orang yang asing. Bukan asing kita pelak daripada orang tak ada petunjuk, tuan-tuan. Kita asing dengan syarat kita pegang Al-Quran, kita pegang As-Sunnah dengan tafsiran para ulama yang mu'tabar, yang telah diperakui oleh para ulama-ulama lain sepanjang kurun Islam. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.